di ruangan Zoom, yang berada di ruangan live, secara live di Wap TV, channel Wap TV, di YouTube dan juga di Facebook. Jadi insyaAllah pada malam ini kita akan teruskan daripada kluster sains dan pembangunan Mampan Nadwah Himuan Abim, Usrah Ilmuan siri yang ke-77, seperti biasa pada hari Ahad, setiap hari Ahad malam Isnin. Ni insyaAllah malam ini kita akan membicarakan tentang tajuk yang sangat menarik ya, sebab berkena dengan situasi pada hari ini, iaitu tajuknya tenaga solar untuk NGO. Jadi kita nak sebabnya keadaan sekarang ni pun tengah sejuk kan, masing-masing ada kawasan yang tengah hujan, jadi masing-masing pun sedang berselubung dalam selimut masing-masing kan. Jadi kita nak tengoklah kan, kita tahu maklumat sekarang, keadaan ataupun situasi bumi pada keadaan sekarang ni pun berada di titik yang paling jauh lah ya, daripada kedudukannya daripada matahari. Jadi mungkin itu memberi sedikit penjelasan lah kan, kenapa kita berada dalam keadaan sejuk sekarang ni kan. Jadi insyaAllah tanpa melengahkan masa lagi, kita akan teruskan dengan pembentangan kita pada malam ini, yang akan dibentangkan oleh tidak asing lagi Datuk Profesor Dr. Kamrul Aziz Ibrahim, pengurusi kluster sains dan pembangunan Mampan Nadwah Himuan Abim. InsyaAllah tanpa buang masa, saya persilakan dengan segala hormatnya. Terima kasih Saudara Hakim. Nampaknya Saudara Hakim kali ini jadi bidang terusi, tapi tak apalah ya, kerana kita dalam usaha dakwah ni tak kira lah, bila-bila pun memang tanggungjawab kita ya untuk melaksanakan tugas ini. Jadi alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk yang saya akan bentangkan pada hari ini ialah tenaga solar ya, untuk NGO, ataupun dalam bahasa Inggerisnya solar energy for NGOs, untuk NGOs. Mengapa saya pilih topik ini? Pertama ya, kita kena mula dengan ayat Quran dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nuran. Jadi tengok ya, dalam ayat ini Allah dalam surah Yunus ya, ayat 5, diyar ya, diyar, iaitu bersinar. Tetapi untuk matahari ya, asyams untuk matahari. Tetapi untuk bulan ya, Allah menggunakan wal qamara nuran, cahaya. Mengapa Allah menggunakan matahari itu sebagai bersinar, tetapi untuk cahaya untuk bulan ialah cahaya? Nanti kita akan lihat ya, mengapa perkara tersebut dalam pembentangan kita keseluruhannya nanti. Dan kita juga diberitahu ya dalam surah Insan ya, ayat 13, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, muttaqiina fiha 'alal araik la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Dan ayat ini yang sebenarnya ya, kalau kita tengok sambungan sebelum dan selepasnya, ia berkaitan dengan kedudukan orang yang berada dalam syurga ya. Jadi orang yang duduk dalam syurga ni, mereka ni duduk bersandar ya, di atas dipan, maknanya tak ada tempat yang bersandar yang cantik, dan mereka tidak merasakan teriknya matahari ya. So, ini menunjukkan kepada kita bahawa daripada matahari, terik matahari itu ialah rasa panas tersebut. Jadi tadi ya, Allah menyebut bahawa asyamsa dia. Sekarang ni Tuhan bercakap pula mengenai betapa teriknya matahari itu ya.
okey, sinaran, satu lagi bercakap mengenai rasa terik matahari tersebut. Jadi ini dua ini kita akan guna nanti dalam perbincangan kita. Ini dua-dua ayat Quran yang kita baca, yang kadang-kadang kita tidak memerhati maksud ayat tersebut kerana ayat ini penting terutama dalam bidang sains. Apa motivasi saya untuk memperkatakan mengenai topik ini? Pertama ialah bila saya tengok sekarang ni adalah musim banjir dan kita amat sedih kerana banjir ini bukanlah satu perkara yang jadi banyak berlakunya banjir. Kita nak tengok sama ada tenaga solar boleh membantu kerana tenaga solar ni ataupun tenaga daripada matahari ini sebagaimana yang disebut oleh Tuhan ada dua sifat, iaitu satu dia menyinar, yang kedua dia memberi kepanasan. Jadi bolehkah kalau pun kita tahu banjir ni boleh diselesaikan, dan saya akan terangkan secara ringkas macam mana kita nak mengatasi masalah banjir ni. Saya ada bagi talk lain yang very detail mengenai bagaimana mengatasi banjir ni. Dalam istilah kita ahli sains banjir ni dinamakan, istilahnya ialah banjir kilat yang sebenarnya, kerana banjir baik saya boleh berlaku, tapi banjir kilat ialah satu perkara yang boleh kita atasi. Jadi ianya adalah daripada Quran jugalah. Kita tengok dalam Al-Quran ni. Ini dalam Al-Quran yang menceritakan dengan detail Dengan ada banyak ayat Al-Quran, dan saya tak nak baca ke semua ni. Kalau nak baca pun yang ini macam saya katakan tadi, saya punya basically dia adalah quite simple. Sebagai air, kitaran air ni is very important di mana air tu kalaulah kita boleh mula kat mana-mana kerana ianya satu kitaran. Satu kitaran ni tak ada masalah untuk start kat mana kerana dia kitar satu kitar. Jadi katakanlah kita start daripada ocean kita start daripada laut. Jadi sini adalah ocean ini laut, maka laut itu dia akan menguapkan air, dan ini diceritakan dalam Al-Quran. Kalau baca ayat di atas tu memang diceritakan pergi kepada awan, dan daripada awan tersebut apa yang menyebabkan dia menyerap ialah kuasa matahari ini. Kuasa matahari ini menyebabkan dia menyerap, dan disebabkan oleh matahari ini juga akan menyebabkan awan ini yang mengandungi air itu akan bergerak daripada satu tempat ke pada satu tempat yang lain disebabkan oleh tekanan udara, dan apabila dia sampai kepada satu ketinggian tertentu dia tak boleh simpan dah air itu. Jadi dia akan turun sebagai hujan. Dan apabila dia turun sebagai hujan, maka dia akan masuk sama ada ke tasik ke ataupun sungai, dan sungai dia akan masuk juga ke dalam ini pun diceritakan dalam Al-Quran, iaitu air itu masuk ke dalam tanah air itu akan masuk ke dalam tanah. Jadi itu dia punya prinsip dia. Jadi bila kita dah tahu prinsip ini, saya lukis dengan cara yang lain pula. Ini konsep dia sama juga, iaitu air akan naik ke atas, matahari akan bawa dia terus, kemudian dia akan turun hujan dan turun. Jadi perubahan suhu air iaitu campur dengan aliran penyerapan air di darat kita akan dapat kitab air. So ini adalah kitab air, dan ini diterangkan dengan detail di dalam Al-Quran. Cuma yang jadi masalah kita ni disebabkan oleh tangan-tangan manusia disebabkan oleh tangan-tangan manusia yang tidak mengambil kira perkara ini. Jadi keadaan normal kita kata normal besar.
Tetapi apabila suhu dia berubah daripada normal kan sekarang ni untuk climate change ya, ialah 2 darjah sentigrade. Kalau dia naik 2 darjah sentigrade suhu tersebut, maka kita akan dapati bahawa perkara yang kedua akan berlaku. Itu air tersebut yang bila turun sebagai hujan di bukit dan dia akan melalui sungai, dan sungai itu dia hanya boleh bawa air sebanyak kurang daripada 2 degree centigrade, penyerapan 2 degree centigrade. Dan dia juga hanya boleh menyerapkan ke dalam tanah sebanyak kurang daripada suhu 2 degree centigrade daripada air yang menyerap saja. Mengapakah perubahan suhu itu air di dalam laut itu menjadi lebih daripada 2 darjah? Simple saja puncanya, iaitu adalah perubahan cuaca atau iklim. Nak cerita yang ni pun saya dah present dah dalam saya punya itu boleh pergi tengok lah. Dan mengapa pula dia tak boleh nyerap air? Kerana bumi ini Allah telah tetapkan dia hanya boleh menyerap beberapa gallon ataupun itu saja ya, isi padu saja. Lebih daripada itu lepaskan maka berlakulah banjir. Jadi nak mengatasinya pun saya telah ceritakan ya, dalam saya punya dalam presentation saya yang lain. So kalau nak tengok pergi tengok kat sana lah. Okay. So ini adalah satu proses yang boleh kita atasi lah. Dan cuma sekarang ni kita sebagai manusia ni kadang-kadang walaupun kita boleh atasi tetapi kita tak lakukan ya. Tapi alhamdulillah saya difahamkan kabinet baru mesyuarat semalam hari Rabu lepas bahawa mitigasi banjir ni akan dibagi funding. So kita harap mereka melakukan perkara yang bersesuaian lah ya. Kerana benda ni kalau orang tak ada ilmu sains, maka dia takkan boleh buat apa yang saya cadangkan ni. Wallahualam. So, sekarang ni kita talking about energy, ya, solar energy. Solar energy ni ada 2 jenis macam saya akan sebutkan tadi. Kalau yang disebutkan dalam Al-Quran, ya, menimbulkanlah sesuatu perkara yang ahli sains saja cakap, tapi Al-Quran dah mula-mula dah sebut dah 14,000 tahun yang lalu. Iaitu terdiri daripada radiant light, ya, cahaya, sinaran cahaya, dan dia juga mengandungi haba. Ya. Dari pembahagian ini ialah bergantung pada jarak gelombang saja. Ya, jarak gelombang kita tahu. Inframerah adalah panas sebagai ahli sains kita tahu, dan yang bahagian lain ialah just cahaya, ya, cahaya yang nyaman ataupun sejuk. Jadi a non-governmental organisation, di sini apa yang saya maksudkan ialah organisasi yang bukan ya, dibentuk oleh kerajaan ya. Dan biasanya organisasi ini adalah agak kecil ya, dan selalunya funding dia pun dilakukan oleh masyarakat ya, masyarakat madani ya, dan bukannya oleh pemberian daripada mana-mana. Selalunya pula mereka ini adalah non-profit ya, iaitu dia selalunya tak mencari keuntungan ya. Jadi ini adalah keunikannya, dan ianya berasaskan kepada kemanusiaan ya, untuk membantu manusia ya, dari segi sosial dia ya, social aspect. Jadi ramai orang yang mempercayai NGO ni, dan ramai orang juga menderma kepada NGO untuk memastikan ya masyarakat dapat ya hidup selesa ya, dengan sepatutnya. Tapi ada juga NGO ni apa yang kita panggil sebagai lobby group ya. Semasa saya bertugas di United Nations, saya tengok kumpulan ni memang ramai. Memang ramai. Ada yang lobby untuk minyak, ada yang lobby untuk kelapa sawit, ada yang lobby untuk kacang soya, dan macam-macam lobby lah. So kalau nak dapat free makan tengah hari, cakap je lah hari tu, saya sokong kelapa sawit. Orang kelapa sawit kata, oh ya kak, Prof sokong kak, okey mari kita makan malam ni. Ataupun yang paling saya suka sekali ialah menyokong orang Eskimo. Kerana Eskimo dia akan bawa pergi makan
ketam dan lain lagi. Tapi dia tak guna. Dia lobby group ni memang besar. Dan go pada dua jenis. Pertama ialah operational NGO, iaitu mereka ni mencari funding dan juga buat development. Yang ni ramai involved dalam operational NGO ni. Dan ada lagi satu yang nama dia advocacy NGO. Yang ni semasa kat United Nations saya pun involved dalam advocacy ni. Di mana tujuan kita ialah untuk influence apa orang kata apa yang berlaku dalam United Nations. Sebagai contoh Ukraine. Kalau saya ada masa tu, saya rasa sekarang ni sure lah saya nak sokong Ukraine ke saya nak sokong Russia. Memanglah selalunya cara yang paling mudah untuk influence orang tu, kita tengok waktu lunch dia pun duduk kat meja mana, meja Ukraine ke meja tu. Nanti tengoklah dalam mesyuarat nanti dia akan sokong kat mana. Inilah dia masalah dunia yang kita patut atasi, kita sebagai orang Islam ni. Seperti ini tak sepatutnya berlaku. Okey. So NGO ni banyak lah. Kalau saya nak senaraikan, ini masif lah. Ini saya ambil daripada United Nations, daripada World Bank, senarai yang mereka telah gunakan. Okay. So electricity generation, kita dapati electricity ni sekarang selalu dikaitkan dengan pembangunan. Maknanya kalau ada negara itu membangun dengan baik, maka dia akan mempunyai supply electricity yang baik juga. Dan kalau kita tengok dunia sendiri pun kita dapati pada tahun 2017 dia menggunakan lebih kurang 25 terawatt jam. Ini terawatt jam adalah unit untuk tenaga. Dan daripada jumlah tersebut kebanyakannya datang daripada arang batu, coal, gas, nuklear, minyak. Renewable itu tenaga yang boleh diperbarui agak sedikit, about 25%. Tapi kalau kita tengok pada tahun 2018 kalau tadi 25 terawatt jam, sekarang ni dah jadi 167 terawatt jam. Jadi maknanya semua negara dah mula membangun. Bila semua membangun, maka mereka menggunakan tenaga yang banyak. Tenaga ni saya baru cerita tenaga elektrik, belum cerita lagi tenaga-tenaga lain. Ada banyak tenaga sebenarnya. Kalau cakap pasal tenaga je, saya perlu lagi 3 hari lah untuk membincangkannya. Jadi sumber ni banyak. Macam saya katakan tadi, daripada nuklear, daripada natural gas, daripada coal, semuanya dimasukkan ke dalam satu dan ditransferkan melalui electrical distribution system, sama ada ke rumah, ke kilang dan lain-lain lagi. So itu tipikal lah. Saya tak nak go into detail kerana bukan tujuan itu masa kini. So, tenaga solar untuk NGO. Mengapa saya guna istilah untuk NGO dan juga mitigasi bencana tujuannya untuk mengatasi bencana. Jadi tenaga solar ni adalah special. Ni tenaga solar yang special. Even apa yang saya nak bincangkan ni pun mungkin tak sama dengan banyak orang bincang oleh tenaga solar. Jadi saya akan pilih ni khas untuk NGO dan mitigasi bencana. So dianya unik, maknanya dia boleh alih. Jadi saya akan buat berdasarkan kepada tenaga solar yang boleh alih. Ada tak tenaga solar yang tak boleh alih? Ada. Banyak. Di Malaysia ni pun ada banyak yang tak boleh dialih. Tetapi kita tak usah buat yang itu. Yang itu saya serahkan kepada sahabat saya, iaitu saudara Sazli. Dia memang bisnes dia untuk tenaga solar yang tak boleh dialih ni, dan juga dia juga buat yang boleh alih juga. Jadi boleh tanya dia lah kerana dia businessman dan saya lebih seorang ahli sains dan ahli saintis. Okey, dan banner dia mudah. Cara yang banner mudah dan kapasiti tenaga dia rendah. Bila saya cakap kapasiti rendah ni, I'm talking about paling tinggi pun 3 kW jam. 3 kW jam. Okay, dan mudah digunakan. Maknanya you just on and off aja. Payah buat lebih detail lagi. Kerana saya rasa kalau saya nak go into that, you kena ikut lecture saya lah di USM dulu. Kalau kami punya khusus, mungkin 2 tahun baru boleh belajar sebelum ni. Tapi yang ini tak perlu. Tak perlu. Saya tunjuk aja. Kalau minat, sama ada datang hubungi saya ataupun datang jumpa dengan saudara Sazli.
Dan ianya akan digunakan di lapangan, di field, bukannya untuk apa orang kata tujuan lain. So apa dia contoh banner yang mudah ni? Maknanya kita boleh lipat-lipat je. Lipat-lipat bawa rata-rata. Ataupun tenaga dia rendah, macam saya katakan tadi, 1 kilowatt maksimum. Mudah digunakan, kita switch on dan off aja, tak perlu susah-susah nak komplek-komplek kat mana nak sambung ke apa, tak ada. Sambung, switch on dan off je. Guna di lapangan, dia boleh digunakan secara amali, secara tulis je, tak payah fikir-fikir lagi dah. So itulah dia konsep yang saya akan bincangkan. Nampaknya senang je ni. Memang senang. Kadang-kadang kita ni kalau bersembang dengan orang, kena sembang dengan orang yang tahu. Kalau orang yang tak tahu dia menyusahkan. Kerana dia pun tak tahu, that's why dia menyusahkan. Okay. Ini penggunaan dalam skop lain. Macam saya dah describekan apa jenis solar yang saya akan bincangkan. Jadi adakah dia hanya guna dekat NGO dan juga untuk bencana alam saja? Antaranya bencana alam tadi yang saya sebutkan tadi boleh digunakan, apa yang saya akan bentangkan nanti. Dan ianya boleh menjadi untuk bekalan tenaga kecil projek. Katakan kita buat kat kampung satu tempat atau yang jauh daripada bekalan elektrik, maka apa yang saya akan bentangkan nanti boleh juga digunakan untuk bencana elektrik di tempat-tempat yang jauh, apa yang kita panggil sebagai isolated system, isolated system. Nanti saya akan tunjuk macam mana boleh buat itu semua. Jadi tak risaulah, elok ikut, jadi banyak ilmu nanti boleh dapat. Sekarang ini boleh bekalan tenaga kecil untuk projek, kita juga boleh buat untuk NGO. Macam saya katakan sebut tadi, NGO memang selalunya funding dia agak rendah, jadi dengan adanya solar ni kita boleh buat banyak perkara nanti. Kemiskinan bandar, kita dapati banyak kemiskinan di bandar, so especially di tempat-tempat yang tak ada, bagi contoh kuasa elektrik ataupun tak ada tenaga yang boleh digunakan, maka kita boleh introducekan solar yang saya akan bentangkan ini. Jadi banyak tempat lah, kalau saya nak senaraikan banyak lagi. Tetapi saya ingat di Malaysia ni, untuk tujuan di Malaysia, kita boleh apply apa yang saya akan bentangkan pada malam ini untuk bencana alam, bekalan tenaga kecil projek, untuk NGO dan untuk kemiskinan bandar. Jadi, apa yang kita perlukan kalau kita nak buat benda-benda ni semua, tempat-tempat ni semua, apa yang kita perlukan cuma apakah solar radiation. Dekat Malaysia ni tak ada masalah, kita pergi saja kepada meteorological department ataupun pergi ke lapangan terbang, kita boleh dapat maklumat ni dengan mudah. Sekarang ni dah ada internet, pergi masuk ke internet boleh dapat solar radiation. Okay. Dan yang kedua ialah kita kena tahu lokasi mana kita nak gunakan. Kerana dari situ kita boleh tentukan berapa banyak solar radiation yang ada dan boleh kita tap daripada solar radiation itu untuk membekalkan tenaga yang kita perlukan. Jadi berapa tenaga yang kita perlukan, maka tiga perkara ni once kita tahu, maka kita boleh laksanakan projek. Kita bina lah satu tempat di mana ada sungai, kemudian kita nak kuasa elektrik, nak tarik daripada grid line, apa nama itu, harga dia mahal. TMB kata minta maaf lah, mahal sangat. So you kena pasang sumber lain. Solar ni lah option yang boleh kita consider untuk banner di tempat-tempat tersebut. Okay. So ini adalah matahari. Matahari ialah satu ciptaan Allah yang maha besar lah. Allah sudah menciptakan matahari ini, dan satu perkara yang unik about matahari ini, kalau kita dalam ahli fizik, ianya adalah proses nuclear fusion. Dia adalah nuclear fusion, iaitu gabungan daripada unsur-unsur. Gabungan daripada unsur-unsur ni menyebabkan dia mengeluarkan tenaga yang banyak, mengeluarkan tenaga yang banyak. Ini macam mana kita nak tahu betul ke ada tenaga ni? Kalaulah kita menonton, ni contoh kita sebuah dunia ni, dan actually adalah Al-Quran, dia ceritakan mengenai perkara ini, bahawa Allah menyediakan satu pelindung, satu atap untuk protect dunia kita ni. Oh, ada apa cerita dalam Quran? Ada, tapi yang masalah ni kita tak faham bahasa Arab.
Jadi bila tak faham bahasa Arab, benda-benda macam ni kita pun tak tahu. So tu dia. So ni cahaya matahari dan adanya bumbung ni. Bumbung ni tak nampak. Ada ke kalau kita tengok kat langit sekarang ni, ada ke bumbung tu? Tak nampak. Bumbung ni ada cerita dalam Al-Quran. Jadi kalau berdasarkan kepada konsep yang saya telah ceritakan minggu lepas, ini adalah keadaan gaib. Maknanya kalau Tuhan tak cerita, kita tak tahu. Tetapi kalau dari segi sains, memang kita tahu adanya ini. Kalau tak adanya ini, maka bumi kita dah lama dah terbakar. Dah lama dah terbakar. Jadi, kalau dah kita kat bumi, macam mana nak bukti ni? Betul ke ada cahaya yang orang kata melanggar bumi ni dan disekat ni? Walaupun dia sekat, tetapi ada juga yang terkeluar. Ini adalah satu eksperimen yang kalau saya di SM, saya akan tunjukkan kepada pelajar-pelajar. Sistem ni very simple untuk set up. Kita ambil satu bulb dan kita buangkan udara dalamnya dan kita letak satu kipas dan warna satu sebelah warna hitam dan sebelah warna putih. Jadi bila dia kena je cahaya, dia akan berpusing. Kalau cahaya tak ada, eksperimen ini. Jadi itulah sains. Dan ini boleh dibuktikan. Nah, itulah dia kalau kita nak tengok secara playfully dia. Itu dia nampak cahaya yang banyak. Dan cahaya ni pula semuanya jatuh ke atas permukaan. Ada setengahnya dinamakan solar direct sunlight. Maknanya dia jatuh secara direct. Dan ada setengahnya reflected ke bumi. Dia menjadikan apa yang kita panggil sebagai albedo. Dan begitulah seterusnya. Okay? Kalau nak tengok secara komplit apa yang jadi kepada cahaya matahari, itu dah dianya. Merata-rata dia pergi, dia tak semua dia jatuh ke atas permukaan. Tapi untuk kita ahli sains ni, selalunya dia mempermudahkan segala perkara. Kalau orang kata sains ni susah, dia belajar tersilap tu. Dia belajar benda sains yang tak betul. Belajar sains ni, kita selalu memudahkan setiap perkara, kerana itu dari caranya supaya kita boleh menggunakan sains itu dalam kehidupan kita. Jadi dalam hal solar radiation ni, kalaulah kita merasa bahawa susah sangat, actually kita telah diberitahu solar constant, apa yang kita panggil sebagai solar constant, berapa banyak tenaga yang akan jatuh pada satu permukaan meter square adalah sebanyak 1397. Itu dia nilainya kalau kita nak guna. Kalau dah malas nak cari radiation apa semua, pakai je nilai ni 1.4 kilowatt bagi setiap meter square. Jadi maknanya mengapa kita nak meter square? Kerana dia luas kawasan. Jadi kita nak tengok berapa banyak cahaya tu jatuh ke atas satu luas kawasan. Jadi lebih kurang 1.3 atau 1.4 watt per kilowatt per meter square. Okay, so itu solar radiation. So kadang-kadang kita dapati di atas permukaan bumi ni dia berada di satu sudut yang tertentu bukanlah direct dia daripada langit. Daripada langit terus terpacak jatuh atas matahari tu. So kalau dalam bentuk itu kita ada persamaan dia. Minta maaf lah ni kalau orang bukan sains demam tu. Tak risau, itu bagi kat saya untuk buat. Dan ini adalah perkiraan-perkiraan yang kami boleh buat dengan mudah saja sebagai ahli fizik. So, solar energy dalam kes kita ada sumber, kita ada jenis, kita ada teknik, kita ada output dia. So, solar energy ni sebenarnya terbagi pada dua seperti yang disebutkan tadi dalam ayat Quran. Ada dua jenis. Satu adalah berdasarkan kepada kepanasan, iaitu adalah dipanggil sebagai solar thermal. Dan lagi satu dinamakan solar elektrik, di mana dia menggunakan cahaya itu untuk menukarkan daripada cahaya kepada elektrik. Dan dia menggunakan satu bahan yang agak unik, iaitu satu bahan semikonduktor. Bahan semikonduktor ni kalau kita tengok, tak ada pun pergerakan apa-apa. Tahu-tahu dia keluarkan arus saja.
Itulah dia yang dikatakan unik tu. Dia tak ada bergerak apa-apa. Kalau kita letak kat telinga kita, ada ke bunyi ketik-ketik-ketik? Tak ada. Tak ada bunyi apa-apa pun. Tahu-tahu kita kena short. Itulah dia hanya solat elektrik. Saya kalau sembang buat joke dengan semua tu macam cerita itu solat apa kepada solat elektrik, itu kami menggunakan semarah lah yang buat solat tebal lah, atau apalah kabar, tak apalah, kita joke ni joke betul dah, real, bukannya water thermal ini kita boleh gunakan sebagai water heater, kita boleh guna sebagai distillation, kita boleh guna dryer. Ini yang saya nak tunjukkan ni adalah untuk NGO ya. Saya bukan tunjuk yang besar saja, bukan tunjuk yang besar, saya tunjuk yang kecil supaya kita boleh gunakan immediately. NGO boleh guna immediately, dia boleh gunakan untuk luar bandar, ataupun dia boleh gunakan untuk bencana alam, ataupun dia boleh guna dengan kawasan kemiskinan dan lain-lain lagi. So itu dia, ni semua ni ya. Dan untuk elektrik, untuk menyalakan lampu, untuk water pumping, kadang-kadang kita dapati air tak ada, jadi kita kena boleh buat water pumping. Dan kadang-kadang kita dapati ya, kita ada tempat ni untuk simpan vaksin ni. Sorry lah, apa nama internet saya, bukan saya sekarang ni berada kat Alostar. So orang kata broadcasting daripada Alostar. Jadi bila broadcasting kat Alostar ni bergantung kepada internet kawasan lah. Jadi maknanya internet kawasan Alostar ni tak apa bagus ya. Nak kena beritahu kat menteri besar lah, kata tak boleh lah tegur-tegur orang Penang tu. Penang punya internet lagi bagus ya. Okay. Minta maaf lah. Ya amat bawah menteri besar. Dia sudah beritahu, ni saya kat Alostar, no? Capital City of Kedah. Internet dia teruk. So betul kan? Okay, so balik kepada ni. Itu drying. Internet saya pun dah tak boleh jalan. Okay. Untuk lighting, untuk water pumping, untuk medical ya, terutama medical yang saya akan sebut tadi, dan untuk saya akan tunjuk satu persatu supaya kita boleh nampak dah bagaimana kita boleh menggunakannya. So untuk solat thermal, typically yang seperti berikut ya, kita panaskan menggunakan cahaya matahari, dan kita tahu jugalah cuaca kita tu juga berubah ya. Dan kalaulah kita rasa nak mandi air panas, jadi boleh simpan pada siang hari, dan malam tu kita pagi besok lah, taklah kaku sangat sejuk lah. Macam mana Hakim lah, sejuk sekarang ni kena boleh mandi air panas lah. Okay, so guna solar saja. So dia lagi satu ialah solar elektrik ya, kita menggunakan fotovoltaik, maka kita tukarkan cahaya itu kepada electricity. Itu adalah teknik yang kedua. Jadi berdasar pada dua teknik ni saya akan explain sekarang ni.
Kalau water heater, simple saja, kita kumpulkan dekat atas bumbung kita dan kemudian kita hantar kepada solar water tank, dan kita boleh dapat dalam 90 darjah sentigrade. So, sama ada kita nak buat close loop ke open loop ke, terserah kepada kita. Ini contoh yang simpelnya. Kalau lah nak buat, ini dia, kalau nak buat, bukan saya akan contoh buatkan semuanya, semua dari segi nak buat sendiri. Kita nak buat sendiri macam mana? Katakan kita nak water heater dan kita tahu macam mana, pasal apa ke reasonnya, kita nak dalam 90 darjah sentigrade. Kerana sistem yang saya akan sebutkan semua ni nanti, dia tak boleh lebih dari 100. Kerana apa orang kata, kalau kita menggunakan air, dia tak boleh lebih. Okey, so simple sekali ialah kita beli je copper wire. Kita beli copper wire, kemudian kita bulat-bulat gulungkan seperti dalam rajah ni. Tengok ni, rajah ni. Mana saya beli arrow nak hilang. Ni dia. So kita bulat-bulatkan je. Ni copper wire, ni copper. Dan kita boleh beli kat kedai hardware. Dan kita gulungkan dia sebulat-bulatnya. Dan kemudian kita catkan warna hitam seperti berikut. Kita alirkan air masuk ke dalam ini. Nanti yang keluar nanti lebih kurang, paling kurang pun 70 darjah sentigrade. So kalau siapa yang biasa buat dobi, siapa buat dobi 70-80 tu biasalah. Itu adalah suhu kita punya dobi. Untuk maknanya nak membasuh baju supaya semua kuman-kuman dia mati. So katakanlah kita dalam kawasan bencana alam dan kita nak pastikan baju kita bersih. Jadi ini dia cara yang paling mudah, ataupun kalau nak buat kopi pun boleh juga lah, tapi tak ingat tak berapa sedap lah kopi dia. 70 darjah sentigrade dia tu tak panas sangat, tapi cukup lah. Kalau nak buat teh, saya ingat okey, saya rasa saya buat sekarang ni, masa saya pergi ke laundry dulu, memang boleh minum teh tu sedap je. Okey, tu solar water heater. Solar dryer, kadang-kadang kita dapati baju kita dah basah dah, semua orang dah basah dah, macam mana nak keringkan dia? Dia simple aja. Dia satu kotak di mana air, udara yang kita ketahui dari segi fizik, udara akan mengalir daripada bawah naik ke atas, dan apabila ada cahaya matahari, maka dia akan, kalaulah kita tutup semua kawasan tu supaya haba tu tersimpan, maka kita akan dapatlah. Sebagai contoh, kita nak dry kan ubi-ubi kayu ke ataupun benda-benda tertentu, maka kita letaklah seperti itu. Kalau lah nak tambah lagi kepanasan dia, kita buat dia punya kolektor dia panjang sikit, bukan hanya bahagian bawah saja. Ini contoh dia lah. So kita boleh jemur sama ada buah-buahan ke ataupun ikan dan lain-lain lagi. Okey, so ini contoh yang kalau nak cantik sikit lah rupa dia. Tapi yang paling mudah sekali ialah ambil je plastik bag. Ambil plastik, buat dan kotak macam ini, simple dia saja, dan kita akan ada suatu solar dryer. Simple saja, tak payah buat kompleks. Okey. Dan lagi satu ialah kadang-kadang kita nak cari air tak ada. So air tak ada nak minum. So cara ni kalau kita tengok, it's very simple. Di mana kita letakkan air tu, ni di dalam. Tak berapa stable lah internet ni. So jadi air itu akan meruap, dan air yang meruap ni kita ketahui daripada kita air tadi, dia kalau dia ada benda-benda tak elok apa semua, dia tinggal kat bawah. Ini dekat air ni Allah buat. Bila dia meruap naik ke atas, dan dia akan menjadi air bersih. Dan air itu boleh kita minum terus, tak payah nak risau-risau. Okey, itu solar distillation. Dan solar cooker, yang ni bagi siapa yang rasa alamak nak masak ke. Saya pernah pergi ke Pakistan, dia kata, oh just arrived. No, yes, I just arrived. Can you just wait, I will show you around the village apa semua. Tak sampai 1 jam lepas tu, dia kata, yes, our food are ready. Dia guna solar cooker ni, dia masak biryani, apa orang kata, bukanlah biryani gam macam Johor, ni biryani Kashmiri. Oh, sedap je lah. Okay, masa teringat lagi bila cakap ni Aliok terkeluar. So dia guna solar je. Dia buat macam tu je, simple je. Kerana dia boleh capai suhu 550 darjah sentigrade dalam 1 minit. Ini adalah macam nak buat lain-lain lagi lah.
So ini dia contoh-contoh dia ya. So banyaklah kita orang makan lah, kerana makan biryani ya, kerana pertama kali saya kata, oh, is this solar cook? Dia kata, yes, it is solar cook. Memang sedap lah. So kalau ada peluang pergi apa Hutan Banji ni, why not masak biryani? Jadi tak lah, dia kata, oh makan Maggi je lagi kau, makan telur je lagi. Tak ada, kita masak biryani. Okay. Biar terkejut, unik. Okay. So kalau lah nak lebih kompleks, kalau rasa dia rajin sangat, kita biar heliostat ni. Heliostat ni dia boleh panas sampai 6,000 darjah sentigrade. Jadi nak cairkan apa boleh. Tapi kerja dia penat lah, nak susun ni semua mirror-mirror ni. Ini adalah yang kompleks sikit lah. Yang ini NGO tak boleh buat lah. Okay. Kecuali kita rajin, tak ada kerja lain, nak buat lah. Okay, itu dari segi solar thermal. Itu dinamakan solar thermal. Sekarang saya nak masuk kepada solar elektrik pula. Solar elektrik. Solar elektrik ni, dia asas dia adalah fotovoltaik, ya, berdasarkan kepada bahan semikonduktor. Ni bahan semikonduktor ni dia agak unik, ya. Kerana dia terdiri daripada lapisan-lapisan semikonduktor saja. Berdasarkan pada lapisan semikonduktor tersebut, dia akan mengeluarkan elektrik. Okay, so dia bergantung kepada cahaya. Kalau warna cahaya warna biru, dia boleh keluar. Kalau warna merah, dia boleh keluar. Kalau warna lain, dia tak boleh keluar. Dia ada warna yang tertentu saja. Itulah dia solar elektrik ataupun photovoltaic system. Dan kalau nak go into detail, memang very complex lah. Di USM kami ada satu kursus khas untuk ini, dan saya mengajar kursus ini. So tapi dalam sistem keseluruhan kita memerlukan okey, minta maaf lagi sekali ada internet dapat tak. Tapi ni yang tak pernah jadi 2 kali. Dia untuk maklumat. Okey. So dia kalau lah kita tahu ya, matahari ini dia pergi daripada Namrud ya, bila Nabi Ibrahim alaihi salam cakap kat Namrud, kalau kamu ingat kamu tu Tuhan, kamu naikkan matahari dari sebelah barat. Dia sure tak boleh naik. So itulah. Jadi kita boleh buat solar tracking. Ini dinamakan tracking system ya. Tak susah nak buatnya, tapi saya tak nak cerita ke tadi. Okey. Solar electric power supply ya. Malam hari dia tak ada. Jadi untuk rakyat Malaysia
Dalam sistem feed-in tarif ini, meter kita berpusing. Ya. Ni dia contoh dia, meter kita berpusing. Siang hari dia pusing satu arah, malam hari dia pusing arah yang lain. Jadi dengan itu kita boleh dapat 24 jam uh, solar electric supply, ya, walaupun daripada solar. Kalau kita tak itu dinamakan disambung pada grid, ya. Grid tu akan membekal fuel cell juga boleh menukar, ya, daripada kita akan charge dia menggunakan solar dan kita discharge dia untuk kita gunakan dengan menggunakan apa nama, bila kita nak pakai malam kita discharge kan dia guna fuel cell. So ni contoh-contoh solar lighting lah, very simple je. Kita ada solar panel dan daripada situ dia akan mengeluarkan cahaya. It's very nice. Ataupun solar water pumping, ya, kita tengok sini, ya, dia pumping dia simple aja. Dia ada solar tu dia akan gunakan motor. So kalau kita guna directly, tak ada inverter, kita guna cahaya motor DC je. Yang ni ataupun brushless motor DC, maka kita boleh buat pump, ya, dia akan pump air. Ini contoh gambar yang saya ambil, ya. Water pumping, ya, dalam satu NGO telah buat dari somewhere else, ya. Okay. Dan kalau solar electric medical, kita boleh buat medical. Kita ada satu van ke, macam kami buat di USM dulu, kita ada satu van. So dalam situ boleh diletakkan van, dalam van tersebut perkara-perkara yang diperlukan, ya, dalam satu medical system, especially untuk emergency. Apa kita boleh masak guna solar elektrik, ya, guna microwave ke, guna solar infrared thermal ke, semua ni boleh gunakan solar elektrik, ya, kerana dia tak memerlukan tenaga yang banyak, ya. Dan untuk mengecas bateri pun dia tak guna tenaga banyak, dia tak susah, ya. Kita ada charge controller dan kita sambungkan terus kepada solar, maka kita boleh charge bateri tersebut. Okay. Kalaulah kita nak kira ada berapa banyak solar power yang kita needed, ya, macam tadi saya kata dari segi keperluan tenaga kita perlu ingat je, daily power requirement adalah lebih kurang 240 watt. So the daily watt required by a number of sunshine hour for the season to get the panel size. Maknanya kalau daily watt, ya, bagi tempat kita. Untuk Malaysia, ya, untuk memudahkan semua orang, saya saja guna 4 jam. 4 jam tu bagi saya, pengalaman saya lah 40 tahun, ya, dekat USM dulu, 4 jam tu is more good than enough. Saya tahu, ya, ada setengah orang tu kecil, dia kata, oh kami guna 8 jam, pakailah 8 jam, nanti bateri you kaput, tak sampai pun 2 tahun. Saya bila guna 4 jam, saya punya bateri akan tahan lama. Tahan lama. Okay. So yang ini pun satu perkara lah. Apa orang kata, cara orang nak nipu ni, masalah ni, that's why kena tangkap ni orang lah. Okay. So katakan 240 watt per jam, 4 jam kita perlu 60 watt lah panel. Jadi 60 watt panel, kalau kita beli 30 watt punya panel, kita hanya perlu 2 panel aja lah. Beli 2 panel dah cukup dah.
itulah lagi sekali apa nama itulah lain kali kena buat kat rumah kat Penang. So dia buat kat sini ni masalah ni. Minta maaf lah orang kata orang Kedah. Okey, seterusnya so rule of energy ni kalau lah boleh kena malam tak ada banyak option lah. Salah satunya ialah kita buat ais pada siang hari dan malamnya kita boleh lagi sekali tak stable juga, memang tak stable lah ni. So kalau malam juga akan kita buat dengan gunakan cabin tempat ada space bawah tanah dan kita boleh juga ataupun kita panaskan garam dan cairkan pada waktu malam. Okay, so ini adalah energy sources sebenarnya energy. So hydroelectric power pun boleh, kipas pun boleh dengan angin dan juga macam-macam So ada banyak option kalau kita nak kumpul sampah pun boleh ataupun landfill pun boleh. Kita boleh gunakan tenaga ataupun guna di India banyak gunakan biomass dengan dan berlakunya digestion dan seterusnya. Ataupun kalau worst cakap Penang kita boleh gunakan tide, boleh guna tidal wave, macam-macam lain lagi lah dari itu ataupun air sungai macam itu boleh juga gunakan, kita letakkan dia punya motor tu saja. So terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan minta maaf lah kerana internet agak tak bagus di Kedah ni. Anyway, saya berada di Al-Star sekarang. Allahuakbar. Baik. Alhamdulillah. Okey, Hakim. It's yours. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Datuk Prof atas pembentangan yang berkenaan dengan tenaga solar untuk NGO. Kita boleh lihatlah beberapa inisiatif ataupun beberapa types lah kan kita boleh bawakan untuk tenaga solar ni. Jadi insyaAllah saya buka ruangan untuk mana-mana yang mungkin yang berada di ruangan live yang sedang lihat yang sedang menonton di live Facebook dan YouTube Wab TV. Boleh juga diajukan soalan, kita akan bawakan di ruangan sini. Untuk sementara menunggu yang lain bersoalan, saya pun ada terfikir jugalah berkenaan dengan tenaga solar ni. Saya sebabnya tenaga solar ni kita bergantung kepada keadaan matahari kan, ataupun pancaran matahari tu. Terfikir juga kalau misal kata kan kita pun keadaan cuaca pun tak menentu kan, kita sekejap panas, sekejap kan mendung. Jadi adakah itu menjadi satu orang kata threat ataupun disadvantage besar lah untuk penggunaan tenaga solar ni dengan keadaan cuaca yang tidak menentu ni lah kan. Ada hari matahari keluar, ada hari matahari tak keluar kan. Kita tak boleh nak tentukan. Jadi macam mana tu Prof nak cater on this yelah, kita punya keadaan cuaca kita bukan boleh tentukan kan, kuasa Tuhan jugalah kan. Okay, terima kasih Hakim. Memang salah satu daripada kelemahan solar ni kalau di Malaysia ni kalau di Malaysia
Kalau di Malaysia ialah kita dapati kita tak dapat jumlah cahaya yang diperlukan, yang cahaya yang efektif. Kerana itu ramai orang tak masuk dalam bidang solar ni. Kadang dia punya cahaya itu intermittent, kita panggil dalam bahasa Inggerisnya. Itu kadang ada, kadang tak ada. So that's why kalau tengok estimate perkiraan saya kalau siapa yang dalam bidang solar, dia kata, oh Prof Kamarul ni salah kira ni, sepatutnya 8 jam. Kira lah 8 jam. Jadi saya pengalaman 40 tahun, saya dapati 4 jam, okey. Kalau buat 8 jam, minta maaf lah, nanti orang tu akan marah kat you, kata solar tak efektif. Mengapa tak efektif? Macam yang Hakim kata tadi, Malaysia ni bukannya macam desert. Kalau kat desert, yes, boleh pakai 8 jam dan mereka ada cahaya matahari lebih dari cukup. Actually the best place kalau nak guna solar ni, just untuk maklumat lah, bagi siapa yang baru terkiai-kiai nak masuk dalam bidang solar ni, adalah Norway. Pasal apa Norway? Kerana dia cuaca dia sejuk. Solar ni, macam saya katakan tadi, ada dua jenis, solar thermal dengan solar elektrik. Kalaulah solar thermal, dekat Norway pun bagus kerana dia pun boleh simpan haba tu dengan baik. Di Malaysia ni kita tak boleh simpan haba dengan baik kerana jumlah haba yang diberikan adalah intermittent. Itu yang istilah yang guna, intermittent. Dia sikit je. So oleh kerana dia sikit, janganlah ditipu oleh cahaya. Ini orang Malaysia ni selalu kena tipu oleh cahaya. Oh, cahaya saya banyak, dan tipu pula orang lain. So saya nak beritahu, saya dah 40 tahun buat kajian ni, memang tak boleh. Tak salah siapa yang pakar yang kata berani kata lebih daripada 4 jam, semua dia jumpa dengan Prof Kamarul, kata pergi jumpa Prof Kamarul. Kalau rasa boleh convince Prof Kamarul, kita boleh ikut. Yang saya kata tak boleh. Pasal ada seorang, ni nak buat cerita lah, ada satu pakar daripada Amerika datang. Wah, dia buat credential dia kata dia pakar solar lah apa semua. Lepas tu dia suggest, kita buat solar concentrator. Saya kata tak boleh. Saya kata tak boleh. Tapi itulah malangnya kita ni, orang Malaysia ni. Dia bukan percaya pada pakar tempatan, dia percaya pada pakar orang luar. Jadi bila dah buat, tahu tak berapa jumlah dia belanja untuk buat benda tu? 2 juta. Lepas tu baru dah terkiai-kiai datang jumpa saya. Prof Kamarul hari tu kata tak boleh, pasal apa? Itulah. Baru dah datang. Kalau bagi kat saya 2 juta tu, saya dah buat banyak benda. Tak apalah. Itu cerita lama. Jadi sekarang ni, apa orang kata, kita kena careful. Ya. Solar ni memang bagus. Dan Alhamdulillah, solar panel. Saya harap solar panel tersebut telah didesain dan dikira dengan tepat. Kalaulah tak tepat, kita tak jumpa saya akan cek betul kiraan dia guna lebih daripada saya, dia tipu. Okey. Jadi saya nak maklum secara direct saja. Kerana nanti saya tak nak kerana masalah sekarang ni, banyak masalah solar ni bukan kerana solar tu, kerana penipuan yang berlaku merata-rata, yang salah guna. Kerana mereka ingat, mereka tahu mengenai solar, tetapi apa yang mereka cadangkan itu tak sesuai dan menyebabkan perkara tersebut tak efektif. I think kes yang paling besar sekarang ni yang kita semua tahu ialah kes solar di Sarawak untuk sekolah-sekolah. Itu adalah the worst case. Saya bila dengar itu memang geram betul lah. Itulah ketamakan orang ni, kita tak boleh nak kata apa. Wallahualam. Okay. Tapi itulah Prof. Soalan kedua. Soalan kedua. Tapi itulah Prof, kita sebab tenaga solar ni pun antara sebabnya yang di orang canang-canang ataupun orang promote
tenaga solar ni, sebab one of it is because it is a renewable energy kan, sumber yang boleh diperbaharui lah. Tapi sebab kita pun duduk di kawasan ataupun negara kita pun mungkin tak sesuai ataupun belum apa, orang kata tak capai tahap lagi lah untuk menggunakan tenaga solar secara fully total kan. Ada tak tenaga tenaga solar yang memang Malaysia ni memang kalau ikutkan memang patut gunalah sebenarnya. Tenaga solar tenaga yang boleh diperbaharui. Tenaga yang boleh diperbaharui ni selain daripada tenaga solar yang sebenarnya Malaysia ni dah ada dah, tapi dia tak guna lagi. Dia tak utilize secara sepenuhnya lah. Okey, yang sebenarnya kita kena faham bila renewable tu maknanya tenaga tu boleh diperbarui dalam masa, kalau ikut dari segi takrifan kita ialah dan mengikut Kementerian Pendidikan Malaysia, bila dikatakan renewable berarti dia boleh diperbarui dalam masa 1 tahun. Maknanya tenaga tu boleh kita ganti balik dan dia akan bagi sama juga. Di Malaysia ni sebenarnya tenaga solar elektrik ini memang boleh pakai. Tetapi kalaulah nak guna elektrik ini, dia ada 3 jenis panel ya, solar panel. Satu dinamakan monokristal ya, satu lagi dinamakan polikristal dan lagi satu dinamakan amorphous ya. Apa beza tiga-tiga ni? Satu tu tersusun dengan cantik, itu polikristal, itu monokristal. Yang kedua ialah poly, iaitu yang dia campur-campur, dan yang amorphous dia kucak-kacir terus, rawak. Dari segi kajian kami lah, kajian saya lah, saya dapati polikristal ni memang sesuai digunakan di Malaysia. Maknanya kalau kita bubuh atas bumbung rumah kita, kalau ada peluang datanglah kat rumah saya di Penang ni, saya ada atas bumbung rumah saya solar panel, dan dia memang produce elektrik, dan saya bil elektrik saya jual dekat TMB sekarang ni. TMB saya bukannya bayar kat TMB yang bayar kat saya. Kerana saya terlalu banyak tenaga kuasa elektrik untuk dijual. So saya jual kat mereka bayar kat saya. Bolehlah kalau saya nak minum kopi ke. So kalau siapa yang datang melawat rumah saya, tak usah risaulah. Saya boleh belanja lah kopi ke, teh ke. Kerana saya dapat duit daripada TMB. Sangat senang lah dapat duit daripada TMB. Mereka bagi duit kat saya tiap bulan banyak. So Alhamdulillah lah. Itu rezeki yang kita tak boleh tolak lah. Dan saya harap KDH kita punya institusi pun mendapat macam tu jugalah. Macam saya katakan tadi lah, kalau tak saya boleh tolong check lah dari segi design. Kerana isunya design ni sebenarnya. Kalau kita buat design proper, memang kita menguntungkan. Macam dalam kes saya tadi lah. Tapi yang lain itu, kita kena faham. Monocrystalline, amorphous, amorphous ni terlalu rendah. Dan lagi satu, amorphous ni dia degrade. Dan dia degrade bukannya sikit. We are talking about 20%. And nanti kita dapati tak ada output kalau amorphous. So polycrystalline paling stabil sekali di Malaysia. Mono dia akan degrade juga. Dia akan degrade dalam 5%. Walaupun dia kata tak ada degrade, based on kajian saya 40 tahun dia degrade. Jadi banyaklah maklumat yang saya nak share, tetapi itulah kalaulah maklumat ni tak dirujuk kepada publication, maka orang tak tahulah perkara ni. So ni benda yang reality yang kita kena faham. Saya tak nak suggest satu benda yang orang kata nanti orang kemudian hari rasa tak seronok lah. So kalau lah bercadang untuk guna solar elektrik ni, saya suggest beli polycrystalline, nama dia polycrystalline. Yang itu dia boleh tahan lama dan bersesuaian dengan cuaca di Malaysia yang intermittent. Tapi kalau dekat desert, jangan dapat kat desert, dia akan
meletup cepat je. Oh, kristalan. MONO, mono. Ingat itu sajalah kalau nak. Okay, baik. InsyaAllah. Ada sesiapa lagi yang ingin bertanyakan soalan? Assalamualaikum Prof. Sorry. Berkenaan dengan solar ni, memang satu sumber baharu lah kan. Cuma kalau macam tadi Prof kata kita KDH memang kita dah buat, tapi kalau macam sekolah-sekolah, maksudnya NGO kita sendiri lah kan, sekolah-sekolah kita ni adakah dia apa kita kata dapat memberi keuntungan, maksudnya kira untung lah kita kata, dapat mengurangkan beban tanggungan beban dari segi ialah nak bayar gaji dan sebagainya. Dia akan mendatangkan keuntungan jangka masa panjang yang baik ke Prof untuk sekolah tersebut lah. Tapi itu kalau yang sekolah mempunyai pendapatan yang besar lah, skala besar untuk tahun. Tapi kalau macam yang skala pendapatannya mungkin yang kecil, adakah dia juga akan boleh memberi keuntungan? Dan yang ketiga, saya nak tanya juga, adakah soalan ini dia lebih bersesuai hanya pada ialah mungkin yang berkemampuan, tapi bagaimana kalau di kawasan kampung, adakah dia satu alternatif untuk ialah mereka-mereka yang golongan sederhana ni Prof? Okay, terima kasih Prof. Okey, terima kasih. Yang sebenarnya ini ramai orang tak tahu. Rahsia dia yang sebenarnya solar ni, solar elektrik saya sebut ni solar elektrik bukan solar thermal Solar elektrik ni saya memang galakkan semua sekolah-sekolah ambil pasang, kerana sekarang ni kerajaan ada insentif untuk endo. Jadi bila ada insentif, macam contoh saya nak bagi pasal kalau saya nak bagi contoh lain orang semua tak betul ke ni betul ke. Ni saya nak bagi contoh rumah saya. Rumah saya, oleh kerana bumbung dia limited, saya pasang lebih kurang 4 kilowatt. Dia boleh pasang 4 kilowatt, boleh 100 kilowatt, boleh berapa kilowatt boleh. Sekolah macam sekolah, yang sebenarnya dia boleh pasang 100, itu tak ada masalah. Jadi mana nak cari duit tu? Sekarang ni, kerajaan telah minta bank untuk bagi pinjaman kepada sama ada NGO ke apakah untuk banner letak benda ni atas bumbung dia. Letak atas bumbung dia. Dan apa benefit dia? Sebagai contoh, rumah saya 4 kilowatt. 4 kilowatt, saya dapat setiap bulan duit poket. Saya kata datang rumah saya, risau. Saya akan belanja. Saya dapat tiap-tiap bulan elektrik yang saya guna kat rumah saya. Kat rumah saya ada 4 aircon. Saya dan isteri saya. Itu pun kan pakai 4 aircon. 4 aircon dan saya dapat tiap-tiap bulan paling minimum RM600. Atas akan cancel. So saya dapat keuntungan RM600 sebulan. Siapa nak bagi kita RM600 sebulan? Yang itu saya ambil kecil je, 4 kilowatt. Kalau yang rasa dia akan dapat lebih banyak lagi income. And selama 20 tahun you tak payah bayar bil. Jadi just imagine sekarang ni saya, oleh kerana saya mengetahui rahsia ni, saya tak payah bil lah. Macam apa pula saya guna sampai 4, tak ke membazir? Membazir lah. Tetapi Tuhan dah nak bagi saya apa pula kalau saya tak nak guna, tak pandai lah saya. Saya selesa duduk. Itu sebab saya suka duduk kat Penang. Lepas dia punya, saya punya internet 5G. Kerana elektrik saya kuat, tak ada masalah. Jadi saya suggest betul, tak tahu di Puan Joaidi ni, saya suggest pasang. And recovery saya punya tu, saya ingat saya recover dalam masa 3 tahun. Jadi lepas 3 tahun saya tak payah bayar bil, and saya dapat tiap bulan RM600. Saya, menantu saya buat pun, dia oleh kerana bumbung rumah dia lebih besar, dia ambil 8 kilowatt, 8 kilowatt, dia
dapat tiap-tiap bulan 1,000 lebih. Gaji dia pun lebih kurang tak banyak itu. So dia kata, tak payah pencin pun tak apa lah. Asal duit dia dapat. Jadi 1,000 lebih, kalau katakan 8 kilowatt, berapa gaji boleh bagi? Kalau gaji sikit lah, kalau gaji 1,000 ke 2,000. Saya rasa jadi dengan cara itu, kita boleh pasang aircon 24 jam pun. Jadi murid-murid kita selesa belajar agama dengan apa orang kata, jadi tahfiz ke dengan keadaan yang selesa, hafal dengan selesa. Ini kan tidak dengan kipas tu, hujan, lepas tu panas. Kesian budak-budak ni. Saya kadang tengok alamak kesiannya mereka ni. Tapi itulah, macam saya katakan lah, awak mula-mula tu memang kena bayar dulu lah. Tapi calculate lah, minta lah somebody financial ke untuk buat calculation, buat cash flow, buat betul-betul, insyaAllah. Okay, Prof. Terima kasih. So memang kalau kita nampak tu memang memberi keuntungan, cuma di peringkat awal tu lah sedikit, tapi memang bagus lah kalau untuk sekolah especially dia boleh orang kata buat dan boleh menjana juga income untuk sekolah tu sendiri, kalau maknanya macam yang Prof cerita dia berlebihan tu lah. Dan satu lagi saya rasa perlu juga yang betul lah daripada segi info tu memang agak kurang kalau yang kita tahu hanya solar tu sekadar surface dia punya penggunaan tu, tapi dia punya yang tadi Prof cerita tu rahsianya tu memang tak ramai yang tahu, dan keuntungan di mana TNB tu boleh membeli yang tenaga kita tu memang tak semua yang tahulah. Saya rasa memang perlu juga perkara tu kita share, dan especially untuk ni lah kan, untuk kita jugalah. Okey Prof, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Salam, terima kasih. Tapi itulah saya heran lah, macam di Pulau Pinang, kalau Cina semua dah ada. Macam mana mereka ni tahu cepat daripada kita? Saya rasa dia ada sos, dan yelah kita pun faham lah cara mereka daripada segi bisnes ni macam mana kan. So jadi mereka lebih cepat cakna. So jadi kita pun kena macam tu Prof. So especially sekolah-sekolah kita ni kan. Ya. Terima kasih Prof. Satu